Jadi Nick Fuentes, Anda tahu, lelaki Republikan Nazi yang sangat lantang itu yang mendapat banyak tontonan, baru saja mengumumkan secara terbuka bahwa dia kini seorang Demokrat. Dan saya rasa kita boleh katakan bahwa siop kini telah selesai. Retorik melampau dan gila yang kononnya datang dari pihak kanan, sebenarnya lebih banyak datang dari pihak kiri. Sekarang, tidak mengejutkan bahwa kita baru saja mendengar tentang hakikat bahwa pihak kiri telah membiayai organisasi sayap kanan yang ekstrim dan sebagainya. Tetapi kita memang perlu bercakap tentang golongan kiri baharu seperti yang digelar dengan begitu tepat oleh Ben Shapiro kerana kita semakin kerap melihat lebih ramai orang yang melakukan perkara yang sama seperti golongan kiri ekstrim. Mengampu golongan Islamis. Demokrat, Megyn Kelly. Dan sekarang kita ada Nick Fuentes yang secara terbuka mengaku bahawa mereka adalah Demokrat. Sekarang, ingat, Nick Fuentes adalah salah seorang tokoh utama di sebalik peristiwa 6 Januari itu kan? Di mana semua orang panik kononnya Republikan sedang mencuba sesuatu. Dia seorang Demokrat, kawan-kawan. Dia seorang Demokrat. Dan ini sudah cukup memberitahu kita segala-galanya yang perlu kita tahu. Teori tapal kuda yang melampau ini, untuk Anda yang tidak tahu apa itu teori tapal kuda, ialah teori yang mengatakan bahawa ekstremisme, iaitu golongan paling ekstrim di kedua-dua belah politik, akhirnya menjadi semakin dekat antara satu sama lain kerana pandangan mereka bukanlah pandangan biasa kebanyakan orang. Apapun, ia sebenarnya lebih benar daripada apa yang kita sangkakan. Dan ia agak malang, tetapi pada masa yang sama juga satu kelegaan kerana kita sedar semua dakwaan karut tentang kononnya ini isu sayap kanan ekstrim sebenarnya tidak tepat. Kebanyakan orang yang berfikiran normal di pihak Republikan sebenarnya boleh nampak apa yang sedang berlaku. Mari kita saksikan pengakuan oleh Nick Fuentes yang telah menjadi tular di internet. Oh ya, selamat datang ke Pushback. Saya Mira K, host anda. Pastikan anda melanggan. Tetapi yang lebih penting, kongsikan video ini supaya kita dapat sebarkan maklumat dan orang ramai boleh faham apa yang sebenarnya sedang berlaku di dunia ini. Saya ambil berat tentang kemampuan kewangan. Saya ambil berat tentang campur tangan asing. Saya ambil berat tentang sempadan. Saya seorang Demokrat sederhana yang tidak terpengaruh dengan ideologi woke. Saya rasa GOP perlu dimusnahkan. Saya rasa kerajaan Trump yang korup dan jenayah perlu diperlahankan. Kita perlu memakzulkan si Oren itu. Sudah tiba masanya untuk mendakwa Trump. Trump perlu dimasukkan ke dalam kristal. Dia perlu dimakzulkan. Si Oren gemuk dengan tangan kecil ini perlu dimaksulkan. Dan pada tahun 28 nanti, tiada Vance, tiada Rubio. Kita perlu runtuhkan seluruh parti itu. Saya ambil berat tentang perkara ini. Sementara itu, bila dikata kita patut runtuhkan parti itu, mari kita lihat apa yang Marco Rubio telah katakan kebelakangan ini. Calon yang teruk dan anti-Amerika ini perlu kita singkirkan. Berani betul dia. Untuk Amerika pada masa seperti ini. Harapan saya untuk Amerika, dan kita boleh tangani perkara itu. Ya lihat, maksud saya harapan saya untuk Amerika adalah seperti yang selalu saya harapkan. Saya rasa itu adalah harapan yang saya harap kita semua kongsi bersama. Kita mahu ia terus menjadi tempat di mana sesiapa sahaja dari mana-mana boleh mencapai apa sahaja. Di mana anda tidak dihadkan oleh keadaan kelahiran anda, warna kulit anda, atau etnik anda. Tetapi sejujurnya, ia adalah tempat di mana anda boleh mengatasi cabaran dan mencapai potensi penuh anda. Saya rasa itu sepatutnya menjadi matlamat setiap negara di dunia, sejujurnya. Tetapi saya rasa di AS, kita tidak sempurna. Sejarah kita bukanlah sejarah yang sempurna, tetapi ia masih lebih baik daripada sejarah sesiapapun. Dan kisah kita adalah kisah penambahbaikan yang berterusan. Setiap generasi telah mewariskan kepada generasi rakyat Amerika seterusnya lebih banyak kebebasan, kemakmuran, dan keselamatan. Dan itu juga adalah matlamat kami. Tetapi ia adalah sebuah negara yang unik dan luar biasa. Dan apabila kita menghampiri ulang tahun ke-250 ini, saya rasa kita mempunyai banyak perkara untuk dipelajari dan dibanggakan dalam sejarah kita. Ia adalah satu perjalanan penambahbaikan yang berterusan, di mana setiap generasi telah memainkan peranan mereka untuk membawa kita lebih dekat kepada merealisasikan visi yang telah diletakkan oleh pengasas negara ini semasa penubuhannya. Baik. 18,6 juta tontonan. Inilah lelaki yang Nick Fuentes katakan, tidak. Kita tidak patut ada apa-apa kaitan dengannya. Dan ini adalah satu lagi video Nick Fuentes dan ahli politik yang sedang disokongnya sekarang. Terus bertahan pada ketika ini. Perang saya terhadap Israel adalah satu-satunya perkara yang membuatkan saya terus bertahan pada ketika ini. Mereka sangat jelas, seperti inilah keseluruhannya. Ada musuh yang telah dicipta dan mereka mengikutinya. Sebenarnya, kita akan menonton video Anna Kasparian dan Nick Fuentes. Ingat, Anna adalah dari sayap kiri yang sangat ekstrim dan Nick Fuentes, sehingga kini, adalah dari sayap kanan yang sangat ekstrim. Dan mereka berdua pada dasarnya mengatakan perkara yang sama. Immigration. Siapa peduli? Negara dah hancur. Dah habis. Dah tamat. Kau dah keluar tengok luar belum? Kau pernah keluar rumah ke sebenarnya? Okey, jadi itu pandangan Nick Fuentes tentang situasi sekarang dan siapa yang disokong. Tapi, kita kena tengok video hebat dari Canary Mission ni. Sekali lagi, macam yang saya cakap, ada teori kasut kat sini. Apa maksud saya dengan tu?
Kiri ekstrim dan kanan ekstrim sedang didedahkan sebagai ideologi ekstremis yang sama, yang pada dasarnya menjadikan seluruh agenda mereka tentang membenci kerajaan. Berpura-pura mereka lah yang melawan media, sedangkan sebenarnya mereka hanya mengejar klik. Entah bagaimana, menyukai Islamis, membenci Israel. Itulah perkara utama yang mereka cipta. Fenomena seperti ini adalah cara untuk membuat orang percaya bahawa mereka benar-benar sedang berjuang untuk kebaikan. Sekarang mari kita tonton Ana Kasparian dan Nick Fuentes dan ingatkan diri kita bahawa golongan kiri ekstrim dan kanan ekstrim sentiasa didedahkan sebagai perkara yang sama. Sekali lagi, ini daripada Canary Mission. Kamu semua boleh lihat kandungan mereka. Mereka sedang melakukan kerja yang baik. Negara kita sedang berada di bawah pendudukan musuh. Pendudukan Israel ke atas kerajaan Amerika Syarikat. Israel mengawal kerajaan kita. Israel mengawal kerajaan kita. Mengawal, mempengaruhi, dan memanipulasi sistem kita. Diperintah, dikawal, dan dimanipulasi oleh negara Israel. Mereka adalah vampir. Mereka menghisap darah kita. Mereka menyedut nyawa negara ini. Kita tidak boleh menjadi hamba kepada Israel. Saya bukan hamba kepada Israel. Iran tidak mempunyai senjata nuklir. Iran tidak mempunyai arsenal nuklir. Pemimpin tertinggi Iran telah mengeluarkan satu fatwa. Beliau terpaksa mengeluarkan satu fatwa menentang senjata nuklir. Kami terpaksa. Saya tidak melebih-lebihkan apabila saya katakan ia kedengaran seperti mereka berdua sedang membaca skrip yang telah diberikan kepada mereka. Seperti, "Hai Nick, kami akan bayar gaji awak selagi awak cakap perkara-perkara ini. Hai Ana, kami akan biayai gaya hidup yang awak mahu selagi awak cakap perkara-perkara ini." Sekali lagi, kiri ekstrim, kanan ekstrim tiada kaitan antara satu sama lain. Tetapi sekarang mereka berdua mengeluarkan kenyataan seperti ini. Ana Kasparian menjadi tular kerana perkara ini. Mengatakan seperti, "Oh ya, kami fikir kami bukan sebab kenapa saya tinggalkan kiri, kenapa saya tinggalkan kanan, kenapa kami kini sebahagian daripada kumpulan baru ini, kumpulan sebenar, kumpulan pencari kebenaran." Semua psikopat ekstremis ini akan bergabung dalam satu kumpulan. Ia memang jelas. Negara kita sedang diduduki oleh pihak yang bermusuhan. Pendudukan senjata nuklir oleh Israel. Kami terpaksa menyertai perang pilihan Israel. Perang yang dipilih sendiri. Itulah sebenarnya perkara ini. Ancaman sebenar kepada Amerika adalah dari Israel. Perikatan kita dengan Israel merupakan ancaman kewujudan kepada Amerika Syarikat. Ia akan mengebom seluruh dunia dengan senjata nuklear. Israel adalah ancaman terbesar kepada keamanan dunia. Jangan kita lupa siapa musuh sebenar. Musuh itu adalah Israel. Kita perlu memisahkan diri daripada negara ini. Kita perlu memisahkan diri. Mari kita berpisah. Kita perlu. Secara literal, perkataan demi perkataan, seolah-olah mereka diberi skrip untuk diucapkan. Dan ingat, itulah yang mereka akan sentiasa tuduh terhadap Zionis. Kamu semua diberi skrip untuk diucapkan. Kenapa awak anggap begitu? Saya tak pernah fikir tentang skrip, tapi jelas sekali kamu semua memang ada sesuatu seperti itu. Untuk membebaskan Amerika daripada organisme yang sakit, songsang, dan parasit yang telah melekat pada kita. Warga asing menumpang dan mengambil kesempatan ke atas perkhidmatan awam. Negara pariah yang telah mengambil kesempatan ke atas rakyat Amerika. Bukan hanya Netanyahu. Pada satu tahap, memang rakyat Israel sendiri. Tingkah laku kerajaan Israel dan sejujurnya, majoriti besar penduduk Israel. Boleh saya katakan bahawa mereka juga menggunakan istilah yang sangat spesifik dan sama, menumpang dan bersifat parasit. Anehnya, sangat serupa. Mereka tidak menganggap kita sebagai manusia. Mereka tidak nampak kita. Mereka tidak melihat rakyat Palestin sebagai manusia. Saya seorang goy yang telah sadar. Orang Yahudi fikir mereka lebih baik daripada semua orang lain. Dan awak fikir awak lebih baik daripada orang lain. Awak tahu orang Yahudi buat macam ni. Ya. Pergi balik ke Israel. Pergi balik ke Israel. Israel Raya. Project Israel Raya. Dancing Israelis yang terkenal. Seluruh isu Dancing Israelis itu. Negara genosid. Sebuah negara genosid yang menjijikan. Kenapa aku perlu peduli tentang Israel? Aku tak peduli langsung tentang Israel. Aku memang tak peduli. Dan aku langsung tak percaya pada mereka. Aku tak percaya pada orang Israel. Hak kamu untuk wujud itu sebenarnya tidak wujud. Aku tak percaya Israel mempunyai hak untuk wujud. Jangan biarkan orang jahat dan keji itu menguliahi kamu tentang moral. Orang sejahat ini memang wujud di dunia ini. Umat pilihan Tuhan menolak Mesias mereka sendiri. Adakah kamu fikir kamu umat pilihan Tuhan apabila kamu bertindak seperti syaitan sebenar?
Nah, itulah dia. Operasi psikologi itu sudah selesai. Golongan kiri dan kanan ekstrim, kumpulan pelik yang muncul ini pada asasnya terlalu taksub membenci Israel sehingga mahu menampilkan diri mereka sebagai semacam pembela sendiri yang pelik. Semua ini telah terbongkar. Nick Fuentes secara terbuka mengaku dia seorang Demokrat. Ana Kasparian pula mengatakan dia telah meninggalkan golongan kiri dan mereka semua kini bersatu kerana perkara ini. Ia sebenarnya sesuatu yang sangat mengejutkan untuk dilihat dalam kehidupan sebenar. Benar-benar mengejutkan. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.